Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam satu Malaysia, salam para remaja. Ahli panel dan sidang hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Segala puji-pujian kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia dan izinnya dapat kita bersama-sama bersua dalam forum remaja pada hari ini. Hadirin yang dihormati, sebelum saya memperkenalkan ahli-ahli panel kita yang segak-segak lagi tampan bergaya pada hari ini, izinkan saya untuk mengupas terlebih dahulu tajuk forum kita pada hari ini. Tajuk forum kita berkisar tema sosial iaitu gejala buli dalam kalangan masyarakat, di manakah silapnya? Masyarakat pada hari ini bakal menerajui pucuk pimpinan negara pada masa hadapan dan merupakan aset modal insan negara bak kata pepatah, pemuda harapan bangsa, pemudi tiang negara. Begitulah ungkapan retorik yang menggambarkan betapa pegahnya peranan masyarakat sebagai penentu pembangunan dan kemajuan negara pada masa hadapan. Malangnya, dalam proses menukar arus globalisasi yang pantas bergerak bagai belut dikitar ekor, ini keruntuhan akhlak masyarakat semakin membimbangkan sejak akhir-akhir ini. Salah satu masalah sosial yang kian merebak dalam kalangan masyarakat ialah gejala buli. Baiklah sidang hadirin, sebelum kita menelusuri lebih mendalam topik perbincangan molek kiranya, kita berkenalan dengan ketiga-tiga ahli panel kita pada hari ini. Di sebelah kanan saya yang cantik lagi bergaya iaitu saudari Anis Zulaika yang merupakan ahli panel yang pertama. Selamat datang saudari, dan apa khabar? Terima kasih saudari pengerusi. Alhamdulillah saya baik-baik sahaja. Terima kasih saudari. Seterusnya, saya perkenalkan ahli panel yang kedua lagi tampan dan bergaya iaitu saudara Muhammad Adib. Selamat datang saudara, dan saudara apa khabar? Alhamdulillah, khabar baik saudari pengerusi. Baik saudara. Berada di sebelah ahli panel kedua tak lain tak bukan tentulah ahli panel kita yang ketiga iaitu saudara Muhammad Aris. Walaupun nampak pemalu ya di situ, namun petah bicaranya. Apa khabar saudara? Alhamdulillah, saya berada dalam keadaan yang baik. Terima kasih saudara. Usai salam perkenalan dengan semua ahli panel, kembali kita kepada topik forum kita iaitu gejala buli dalam kalangan masyarakat, di manakah silapnya? Sidang hadirin dan hadirat yang dirahmati sekalian. Sidang hadirin, sebelum kita melangkah dengan lebih jauh lagi, eloklah kiranya kita menelusuri apakah sebenarnya yang dimaksudkan dengan buli dan apakah punca yang menyebabkan gejala ini semakin berleluasa dalam kalangan masyarakat. Bagi menjawab persoalan ini, izinkan saya mengajukan soalan pertama kepada ahli panel yang pertama, saudari Anis Zulaika. Mohon saudari merungkaikan persoalan ini kepada semua. Awal bismillah pembuka bicara. Terima kasih saudari pengerusi. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada sidang hadirin yang dihormati. Menurut Nursazi Abdullah, buli boleh ditaklukkan sebagai tingkah laku agresif sekumpulan masyarakat dengan mengganggu mangsa sama ada secara fizikal atau psikologi dalam satu jangka masa yang panjang. Manakala menurut Kamus Dewan edisi ketiga pula mentarifkan buli sebagai perbuatan mendera atau mempermainkan seseorang dengan tujuan untuk menyesuaikan suasana baru. Selain itu, buli juga bertujuan untuk mempermainkan orang yang lemah dengan cara menggertak atau menakutkan mereka. Terima kasih saudari. Sidang hadirin, demikian tadi penjelasan tentang takrif gejala buli yang pada pandangan saya merupakan penjelasan terperinci dan menarik daripada saudari ahli panel yang pertama. Seterusnya, saya mohon penjelasan daripada ahli panel yang kedua, saudara Muhammad Adib, tentang punca-punca lain yang boleh menyebabkan masyarakat terdorong untuk melakukan gejala ini. Silakan saudara. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih saudara pengerusi. Sidang hadirin yang dihormati, kegoyahan institusi kekeluargaan juga menjadi pemangkin kepada gejala buli yang melanda di Nusa tercinta kita ini. Institusi keluarga porak-poranda disebabkan oleh tiada lagi persefahaman antara pasangan suami isteri. Oleh itu, kes penderaan, pentegaran dan penceraian semakin meningkat bagai bangkai gajah yang tidak dapat ditutupi dengan nyiru dan lagi. Dan keadaan ini membimbangkan kerana akan
menjejaskan sesetengah masyarakat sanggup terlibat dalam gejala something ini untuk menarik perhatian dan mendapatkan sekelumit kasih sayang daripada ibu bapa mereka yang semakin alpa dalam memikul tanggungjawab hakiki mereka. Jika kita kaji dari dimensi yang lain, pengaruh rakan sebaya juga merupakan antara faktor gejala buli semakin menular dan kian serius sebagai duri dalam daging di negara kita pada hari ini. Hal ini dikatakan demikian kerana masyarakat pada hari ini lebih mempercayai rakan sebaya daripada ibu bapa. Tidakkah masyarakat yang sanggup menuruti kata-kata kawannya tanpa memikirkan risiko dapat diumpamakan seperti kerbau dicucuk hidung? Bukan itu sahaja, kebanyakan masyarakat tidak ingin dipulaukan atau disisihkan oleh ahli kumpulan sekiranya enggan menuruti perlakuan dan kata-kata mereka. Terima kasih saudara Muhammad Adi atas penjelasan yang sangat lebar ya tentang punca-punca lain yang boleh mendorong gejala buli dalam kalangan masyarakat. Sahabat-sahabat ahli panel dan sidang hadirin yang dihormati, apakah kesan perlakuan buli terhadap mangsa dan apakah tindakan yang sepatutnya diambil oleh mangsa? Silakan saudara Muhammad Aris. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih saudari pengurusi. Antara kesannya ialah mangsa buli akan mengalami kemurungan atau cemas. Selain itu, mereka terpaksa menempuh penderitaan. Berikut antaranya peningkatan perasaan sedih dan keseorangan, perubahan masalah tidur dan makan, hilang minat dalam aktiviti yang sering diceburi. Isu ini akan berpanjangan sehingga dewasa dan akan mempunyai masalah kesihatan dari segi emosi dan psikiatri. Selain itu, kesan buli membawa kepada bahaya atau pendedahan untuk membunuh diri kerana merasakan diri mereka tiada harapan, kuasa serta tercela maruah diri akibat perbuatan jera. Saudari pengerusi dan sidang hadirin, hal ini ada kaitan juga dengan persepsi masyarakat memandang remeh mengenai perkara ini. Tanggapan masyarakat ialah buli sebahagian daripada budaya masyarakat tempatan, malahan seluruh dunia. Masyarakat tidak sedar isu buli memberi kesan jangka panjang dari segi perkembangan psikologi dan emosi. Jika ahli masyarakat tidak peka terhadap isu buli, maka tidak adalah pembincangan mahupun komunikasi antara satu sama lain. Sekiranya hubungan sedemikian tidak berlaku secara sendiri, kes buli akan tersembunyi tanpa pengetahuan sehingga melibatkan kecederaan atau kematian. Barulah masyarakat sedar isu ini perlu ditangani. Sekian, terima kasih. Kembali semula kepada saudari pengurusi majlis. Terima kasih saudara Muhammad Haris, panjang lebar ya di penjelasan. Baiklah sidang hadirin yang dihormati dan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Saya percaya gejala ini jika kita dapat tangani dengan baik dan sudah pasti gejala ini tidak akan membarah dalam kalangan masyarakat. Soalan saya kepada ahli panel yang pertama, apakah langkah yang boleh diambil dalam usaha untuk menangani gejala ini? Silakan saudari. Buat kata pepatah, tiada penyakit yang tiada penyembuhnya. Terdapat banyak langkah yang efektif boleh dijalankan bagi membendung gejala ini. Antaranya ialah ibu bapa perlu memainkan peranan yang penting dalam usaha untuk membendung kemelut ini. Ibu bapa juga harus sentiasa mengambil perhatian tentang keadaan anak mereka dan memberikan belayan kasih sayang sepenuhnya kepada mereka supaya mereka tidak berasa sunyi dan diabaikan. Ibu bapa juga harus memupuk anak mereka sejak kecil lagi seperti melentur gulu biarlah dari rebungnya, agar sentiasa sudi meluahkan isi hati dan masalah yang dihadapi kepada mereka bagi mengatasinya bersama-sama. Kembali semula kepada saudari pengerusi. Saudari pengerusi, izinkan saya menyuarakan buah fikiran tambahan berdasarkan ulasan saudara ahli panel yang pertama tadi. Silakan saudara, kita masih lagi membicarakan tentang langkah-langkah yang boleh diambil untuk menangani masalah buli dalam kalangan masyarakat. Terima kasih saudari pengurusi. Pihak kerajaan juga harus memainkan peranan dalam membendung gejala ini. Kerajaan juga perlu bergabung dengan agensi-agensi tertentu untuk mengadakan kempen kesedaran dan ceramah kesedaran tentang gejala membuli. Melalui cara ini, masyarakat dapat mempelajari kesan sampingan yang diperolehi daripada melakukan gejala buli dan berupaya untuk tidak melakukan perbuatan ini terhadap orang lain. Contohnya, kempen anti-buli yang dijalankan di Pekan Marang telah mendapat sambutan yang menggalakkan dan lebih kurang 70% kes membuli dapat dikurangkan sekitar kawasan tersebut setelah kempen tersebut dijalankan. Terima kasih saudara Muhammad Adib.
Demikian perbincangan daripada semua ahli panel kita tentang gejala buli dalam kalangan masyarakat di negara kita. Menuding jari menyalahkan satu pihak memanglah mudah, tetapi menyelesaikan gejala ini bukanlah semudah kita berbicara. Oleh itu, banyak langkah yang dapat diimplementasikan agar masyarakat dapat belajar dalam suasana yang kondusif dan juga harmoni. Kita tidak seharusnya mengharapkan usaha pihak berautoriti sahaja, tetapi perlu berganding bahu ibarat ke bukit sama didaki, ke lurah sama dituruni. Dengan berkat dari usaha yang gigih, insya-Allah kita dapat melahirkan generasi muda yang dapat menjulang nama negara dan mengangkat martabat bangsa di persada dunia agar duduk sama rendah dan berdiri sama tinggi dengan negara-negara maju yang lain. Sidang hadirin yang dihormati, terimalah salam bersantun, salam yang minta maaf, salam yang minta ampun. Saya mewakili semua ahli panel mengucapkan setinggi-tinggi terima kasih kepada semua hadirin yang sudi mendengar forum kami pada hari ini. Lantaran keterbatasan waktu, saya mohon mengakhiri bicara ini, mohon mengundur diri. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam satu Malaysia.